الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan kurniakanlah kefahaman ke atas kami sekalian yang hadir pada subuh ini dengan kefahaman yang luas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah, thank you Allah, yang telah menghidupkan kita setelah ia mematikan kita buat seketika dalam tidur kita malam tadi. Dan kepadanya jugalah tempat kita dikembalikan. Yang dimuliakan Tuan Imam Fadil Ustaz Hisham, Tuan Bilal, pimpinan Masjid As-Salam, Taman Puchong Perdana, yang dimuliakan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya yang diraikan, lagi dimuliakan Allah, para dhuyufur rahman, tetamu Allah yang hadir ke rumahnya di Masjid As-Salam pada saat dan ketika ini. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam suasana yang hening ini, penutup hari dalam tahun 2022. Hari ini tanggal 31 Disember. Besok insya-Allah kalau panjang umur kita akan jumpa tahun baru 1 Januari 2024. Alhamdulillah, hari yang terakhir dalam kalender 2022 ini kita dapat bangun awal pagi, kita dapat menggerakkan tubuh badan kita dalam keadaan sihat wal afiat. Kita dapat hadir ke rumah Allah sebagai tetamu. Lantas kita dapat mendirikan salat fardu subuh berjamaah. Dan ini kehendak Allah, kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjentik hati kita untuk sampai ke masjid dalam suasana kita mendirikan solat secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita dapat sempurnakan hari yang terakhir pada hari ini dengan solat berjamaah 5 waktu. Subuh dapat, insya-Allah berazam, zuhur nanti berjamaah, asar nanti berjamaah, maghrib dan seterusnya isyak, lengkaplah 5 waktu. Sehari semalam kita solat berjamaah di surau maupun di masjid. Ada orang tanya, kalau kami solat berjamaah di rumah Ustaz, berjamaah juga? Ya, dapat pahala juga berjamaah.
27 darajat. Tapi nilai tak sama. Dan fadilat di surau, di masjid tak sama di rumah. Walaupun solat kita dirikan secara berjamaah juga di rumah. Ibarat kata 27 keping not 100 dengan 27 keping not 50. Jumlah 27 keping. Tapi not 100 dengan not 50 tak sama nilai. Dan di surau maupun di masjid, di rumah Allah, sudah pasti ada rahmat Allah. Mana buktinya? Bila kita sampai di pintu masjid, pintu surau, sunat Nabi ajarkan baca doa. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Nak masuk rumah boleh baca doa ni? Tak boleh. Bukan kata tak boleh, tak disunatkan, tak ada sunnah. Ada doa lain masuk dalam rumah. Doa ni hanya terpakai untuk masuk ke rumah Allah saja. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat-Mu ya Allah. Sebab dalam surau, dalam masjid ada rahmat Allah. Kat rumah kita belum tentu ada rahmat Allah. Yang kedua, dekat surau, dekat masjid, pastinya boleh niat iktikaf. Duduk saja-saja tu, duduk kita dapat pahala. Di surau, di masjid. Belum kira duduk kita berzikir, duduk kita baca Quran, duduk kita mendengar majlis ilmu, belum kira lagi. Duduk saja. Dekat rumah, duduklah berapa lama, pahala iktikaf tak dapat. Duduk kita tu tengok niat, duduk sebab apa. Dan banyak lagi lah perbezaan surau masjid dengan rumah kita. Jadi mudah-mudahan masuk tahun baru, besok kita terus berazam untuk mendirikan salat berjamaah 5 waktu sehari semalam, di mana pun kita berada, terutama kaum muslimin. Alhamdulillah, selesai salat subuh hari ini, kita dapat duduk pula dalam majlis ilmu. Walaupun keadaan saya mungkin suara tak berapa ada. Dan baru malam tadi saya mula kuliah cuba-cuba. Tengok macam boleh faham percakapan saya. Jadi saya gagah untuk pagi ni saya cuba. Kalau dah terputus suara, maknanya kena berhenti awal. Tapi jangan bimbang. Saya dah buat swab test, dah ambil ubat, dah pergi klinik dan sebagainya. Alhamdulillah dalam keadaan sihat. Sebab bimbang bila orang balik daripada luar negara, saya dah seminggu balik, tapi masa 2 hari di Madinah sebelum balik saya kena demam kuat. Jadi ubat dah habis makan dan sampai sini pun masih demam lagi. Terus saya pergi klinik. Alhamdulillah suara tak ada langsung pada minggu lepas. Saya sampai hari Rabu, hari Khamis saya sampai. Walau bagaimanapun, terima kasih atas doa kalian. Sepanjang berada di sana, kami dapat melaksanakan ibadat dengan sempurna. Nak kongsi kepada yang bakal pergi. Ramai yang nak pergi ni. Ada yang besok nak terbang pun ada. Minggu depan.
Dan bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni ceritanya belah Asia kita ni, Malaysia khususnya, ramai yang nak pergi. Tambah-tambah nak sambut Ramadan di sana. Pesan saya atas dasar pengalaman, tuan-puan lagi lebih pengalaman daripada saya. Saya baru 2 kali pergi, tuan-puan ada yang dah 20 kali pergi. Ada yang lebih pun ada. Ada seorang murid saya, dia kata saya dah 80 kali pergi, Ustaz. Allahu Akbar. Setahun kadang 4 kali, 5 kali. Umur dia dekat 80 tahun. Yang terkini 2 bulan lepas dalam keadaan berkursi roda, dia pergi juga. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau sampai sana kita tengok macam-macam kerenah orang. Yang sakit pun pergi. Kita yang sihat ni kalau tak ada niat nak pergi, malu sangatlah. Malu sangat. Sebab nak kata pergi haji tu belum tentu lagi. Pergilah buat umrah. Dan di sana kepada yang nak pergi, jangan lepaskan peluang solat jenazah. Setiap waktu ada orang meninggal, setiap hari. Sepanjang 18 hari saya di sana, satu waktu je jenazah tak ada. 18 hari, satu waktu je. Bukan satu hari, satu waktu. Subuh kalau tak silap. Tunggu punya tunggu, tak ada announcement. Tak ada jenazah. Sebab kita dah biasa tunggu tu, tunggu nak sembahyang jenazah. Tiba-tiba tak ada announcement, jadi buat kerja sendiri. Jadi bila Bilal umumkan jenazah, dia cakap Arab. Orang Arab kena alert. Apa yang disebut? As-salatu 'alal amwat. Dia sebut amwat. As-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Sembahyang atas beberapa jenazah. Amwat makna ramai. Depan dia tu ada ramai orang yang meninggal nak disembayangkan. Lantas dia sebut amwat. Jadi bila kata amwat, kita tak boleh niat seorang. Usalli ala hazal mayyiti. Tak boleh. Sebab mayyiti tu untuk seorang mayat. Kena niat ramai juga. Sebab tu saya kata, nak pergi sana, yang pertama, kena ada ilmu. Belajar dulu. Kalau tak pergi rugi je. Ikut-ikut orang. Orang buat apa, kita buat. Tapi tak tahu benda. Ramai yang pergi ada ilmu, tapi segelintir. Pergi kosong, tak ada ilmu. Yang kedua, nak pergi sana ada tenaga, sihat. Baru nampak cantik sikit. Baik, jadi bila dia kata as-salatu 'alal amwat, salat atas mayat-mayat ini. Jadi kita kena pasang niat, jangan usalli ala hazal mayyiti. Kena tukar hazal mayyiti, mayat ini satu. Kalau ada ramai, usalli ala haula'il amwat. Usalli ala hazal mayyiti, tukar kepada haula'il amwat. Imam sana tak bagi tahu, dia cuma bagi tahu as-salatu 'alal amwat. Itu je. Kalau susah, karang dalam bahasa Melayu. Bila dia sebut amwat, maknanya ramai. Jadi kita kena tukar niat sahaja aku sembahyangkan mayat-mayat di depan. Lagi senang dalam bahasa Melayu. Ulang mayat-mayat, maknanya ramai lah tu.
Dan kadang-kala Bilal dia bagi tahu as-salatu 'alal atfal. Atfal. Atfal kanak-kanak. Ramai juga. Ada 2-3 orang budak-budak meninggal, dia sembahyangkan. Jadi dia bagi tahu as-salatu 'alal atfal. Jadi kita nak pasang niat juga, niat budak-budak. Usalli ala haula'il atfal. Budak-budak. Kalau dalam bahasa Melayunya lagi mudah. Niat dalam bahasa Melayu tak apa. Sebab niat tu belum sembahyang. Sebelum usalli. Kita pasang niat saja, aku sembahyangkan niat kanak-kanak ataupun beberapa orang kanak-kanak di depan. Tak payah sebut laki atau perempuan. Dia merangkumi. Nak sebut laki, perempuan, takut kita salah dengar nanti yang meninggal tu lelaki. Bila yang meninggal tu lelaki, kita niat perempuan, tak sah sembahyang. Yang meninggal tu perempuan, kita niat lelaki. Kita tengok masalah. Dan kadang-kala dia bagi tahu as-salatu 'alal mayyiti. Mayyiti itu seorang lah tu. As-salatu 'alal mayyiti maknanya seorang mayat. Itu mayat biasa. Kita niat biasa, usalli 'ala hadzal mayyiti. Jangan kerana niat kita tak tahu kita balik. Ramai orang dah ada dekat Masjidil Nabawi, dah ada dekat Masjidil Haram. Mayat dah ada kat depan. Dia dah ada dalam masjid. Tapi tak sembahyang mayat. Dia pusing balik. Sayang. Sedangkan kita tahu kelebihan sembahyang jenazah tu dapat 1 qirat bersamaan dengan pahala sebesar bukit Uhud. Dapat 1 pun jadilah. Kalau nak dapat 2, iringi jenazah. Dan bila balik sampai sini, dengar ada jenazah, turun sembahyang mayat sama-sama. Dapat pahala 1 qirat. Jangan lepas peluang. Baik. Itu antara perkongsian yang kadang-kala kita terlepas pandang. Yang pertama, sembahyang jenazah tapi kita tak ikut. Yang kedua, sembahyang jenazah kita ikut-ikut. Tak ada ilmu. Jadi kena berbekalkan dengan ilmu. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita sambung pertemuan kita bulanan dalam bab Al-Quran. Pada pagi ini saya nak tarik perhatian tuan-puan atas perkongsian berkaitan dengan bacaan huruf Fawatihus Suwar. Huruf pembukaan surah. Fawatih maknanya pembukaan. As-Suwar maknanya surah-surah dalam Quran. Ada berapa surah dalam Quran? Jawapannya 114 surah. Terbahagi kepada 2. Satu yang dimulai dengan huruf Fawatihus Suwar. Yang kedua yang tidak dimulai dengan huruf Fawatihus Suwar. Huruf maknanya dimulai dengan huruf hijaiyah tunggal. Kena sebut secara tunggal, satu-satu. Alif lam mim. Alif huruf hijaiyah, lam huruf hijaiyah, mim huruf hijaiyah. Kena sebut secara tunggal, satu-satu. Bukan sebut baris.
Dan dalam Quran tak ada baris pun. Jangan kita sebut baris atas. Nampak macam ada tanda belah atas. Tapi itu bukan baris. Yang tu tanda panjang. Baik. Bahagian yang pertama daripada 114 surah tadi, ada surah yang dimulai dengan huruf Fawatihus Suwar. Dan yang kedua, dia tidak dimulai dengan huruf Fawatihus Suwar. Ada berapa surah yang dimulai dengan huruf Fawatihus Suwar? Kadang-kadang setengah ulama dia tak panggil huruf Fawatihus Suwar. Dia panggil huruf Al-Muqatta'ah. Huruf potong. Dia panggil huruf Muqatta'ah. Sama masalahnya. Istilah saja yang berbeza. Masalahnya sama. Jadi daripada 114 surah, 29 surah. 29 yang bermula dengan huruf Fawatihus Suwar. Bakinya tak ada. Selebihnya tak ada. Maknanya 114 tolak 29. Berapa yang tinggal? Yang tu tak ada huruf Fawatihus Suwar. Dalam kaedah kita membaca, dia ada kaedah. Dia tak boleh ikut suka-suka. Sebab tu Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tartil bimakna tajwid. Bacalah Quran itu dengan bertajwid. Lantas ulama letak hukum istinbat daripada ayat tu tadi. Ulama ambil ayat tu keluarkan hukum wajib membaca Al-Quran dengan bertajwid. Siapa-siapa yang baca Quran tak ikut tajwid, hukumnya haram, berdosa. Dia sekurang-kurangnya kena tahu sebutan huruf, beza ha dengan ha, sin dengan shin, mesti kena dapat bezakan. Yang kedua, dia kena tahu panjang pendek. Mana huruf yang kena baca panjang, mana yang kena baca pendek. Tanda panjang macam mana, tanda pendek macam mana. Yang ketiga, dia kena tahu dengung tak dengung. Cukuplah. Betulkan sebutan huruf, makhraj huruf. Kemudian dia kena ikut kaedah bacaan panjang, pendek, ikut bacaan dengung tak dengung. Cukup. Sebab itu antara hukum tajwid yang besar. Yang kita bila baca Quran, mesti kena ikut tu. Bermakna jangan sekali-kali kita baca Quran tanpa menggunakan tajwid. Ini yang kita nak kena belajar. Termasuklah huruf Fawatihus Suwar, huruf pembukaan surah. Dalam membicarakan huruf pembukaan surah, ada surah yang bermula dengan satu huruf saja. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan ada yang 5 huruf. Muslimin muslimat rahimakumullah. Andai kalian membaca Al-Quran dari kulit ke kulit, dari mula hingga habis khatam, tak kira berapa lama ambil masa. Yang penting baca Quran mesti sampai khatam. Boleh nak tebuk surah-surah pilihan. Jumaat dia baca Kahfi, Khamis dia baca Yasin, Rabu dia baca Muluk. Dia ambil tebuk-tebuk surah. Boleh teruskan. Tapi pastikan ada masa untuk baca Quran daripada mula hingga khatam.
Tak kira lah ambil masa berapa lama. Ulama pesan, paling baik khatam Quran umat Islam berapa lama masa sekali khatam. Ulama pesan sekurang-kurangnya setahun sekali. Sekurang-kurangnya setahun 30 juzuk khalas. Baca 30 juzuk. Saya kata setahun ni ada 360 hari. 365 hari kalau ikut kiraan Masihi. Dalam Quran ada 302 helai. Katalah 300 helai. Tuan-puan tengok, buka ke surat sebelah kanan surah Fatihah, sebelah kiri surah Baqarah, Alif Lam Mim. Sebelah, dua muka, satu helai. Ada 300 helai. Kalau tuan-puan baca sehari sehelai, pasti setahun khatam. Sehari sehelai, bukan banyak. Pagi semuka, petang semuka. Kalau tak boleh nak baca dua muka sehelai satu masa. Satu muka ni untuk orang yang sederhana laju. Tak laju sangat, tak lambat sangat. Satu muka 5 minit. Kalau depan, belakang jadi satu helai 10 minit. Puan-puan sehari duduk kedai kopi berapa lama? Ada orang yang pagi sekali, petang sekali. Sekali duduk berapa lama? Tuan-puan sekali buka WhatsApp, scroll, tengok internet lagi, tengok Facebook lagi. Sehari semalam berapa lama ambil masa? Perasan tak? Lebih 10 minit tau. Ghalid. Dah tengok page ni, nak tengok page lain pula. Apa pula politik ni? Tengok page lain pula. Lebih 10 minit. Ingat, masa buka WhatsApp, masa buka Facebook, Instagram dan lain-lain tu, ingat pada diri sendiri, aku dah buka page Al-Quran ke belum? Ingat, setiap kali baca WhatsApp, tengok. Ingat pada diri sendiri, dah buka page Quran ke belum? Kalau belum, tutup sekejap. Dekat handphone kita juga dah ada download Al-Quran. Tanda muka surat mana kita baca. Sehari tak minta banyak. Ulama kata sehari satu helai je. 300 helai tak sampai setahun. Setahun 360 hari. 60 hari itu 2 bulan. 2 bulan tu free. Kod-kod lah. Ada yang kita tak sihat, tak boleh nak baca Quran. Sehari cuti. 2 bulan. Ni kita berazam. Mula besok, 1 hari bulan 1, mesti dapatkan 1 helai Al-Quran. Berazam. Percaya ke tidak, tuan-puan cuba buat. Sehari sehelai, bulan 10 nanti khatam. Bulan 10 khatam. Orang dulu-dulu, bila dia khatam Quran, dia buat kenduri. Ini sunnah. Nabi ajar. Nabi khatam Quran, Nabi panggil sahabat-sahabat. Buat jamuan. Allahu Akbar. Baik, berbalik pada bacaan huruf Fawatihus Suwar tadi. Ada yang 1 huruf, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan ada yang 5. Paling banyak 5 huruf. Kita dah sentuh, kita dah kongsikan. Surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Kita dah kongsikan. Yang 4 huruf, mana dia? Alif,
lam, mim, ra. Alif, lam, mim, sad. 4 huruf. Yang 3 huruf banyak. Alif, lam, mim. Alif, lam, ra. Ain, sin, qaf. Ta, sin, mim. Yang 3 huruf kita tengah bincang. Ini kita nak sambung hari ni sikit. Yang 2 huruf banyak juga. Hamim, Yasin. Itu kita belum bincang lagi. Yang 1 huruf banyak juga. Qaf, Nun. Yang 1 huruf saja. Baik, kita nak sambung yang 3 huruf. Kita nak habiskan. Yang telah lalu, bulan lepas, kita dah kongsi bacaan Ain, Sin, Qaf. Baik, kita nak tambah 1 hari ini. Baik, muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita nak ulang sikit. Yang atas dulu. Ain, Sin, Qaf. 3 huruf tu ada tanda pedang. Bila kata ada tanda pedang, wajib 6 harkat. Nak sebut huruf Ain, ejaannya Ain, Ya, Nun. Nak sebut huruf Sin, ejaannya Sin, Ya, Nun. Nak sebut huruf Qaf, ejaannya Qaf, Alif, Fa. Baik. Antara Ain dengan Sin, kita dah baca Ain panjang, kemudian nak masuk pada Sin, ada dengung. Sebab apa dengung? Sebab saya tandakan dengan pen warna merah, Nun bertemu dengan Sin jatuh hukum ikhfa. Ini kata tajwid ni. Nun bertemu dengan Sin jatuh hukum ikhfa. Kemudian Sin dengan Qaf. Antara Sin dengan Qaf ada dengung juga. Sebab apa ada dengung? Sebab bila kita pecahkan huruf masalah ni, kita akan nampak Nun bertemu dengan Qaf. Nun pada ejaan Sin, Ya, Nun. Nun tu bertemu dengan Qaf pada ejaan Qaf, Alif, Fa. Hukumnya ikhfa juga. Jadi bacaannya Ain panjang 6 harkat. Ain. Bila lidah kita dah gantung kat langit-langit, dah kena pada makhraj Nun, datangkan dengung 2 harkat. Lamakan. Ain. Dengungkan. Baru sebut Sin. Dah kena pada Nun, cukup kiraan 6 harkat. Kena pada Nun, lidah gantung kat langit, datangkan dengung. Lamakan bacaan tu. Kemudian baru sebut Qaf, 6 harkat juga. Itu 1. Yang kedua, Ta, Sin, Mim. Ta tak ada tanda. Maaf, salah saya.
Ta tak ada tanda, yang tu kita belajar kemudian nanti. Sin ada tanda, mim ada tanda, maknanya sin tu wajib 6, mim tu wajib 6. Ta dengan sin, ta tu 2. Ta sin. Yang ni kena rapat bibir. Asalnya sin ya nun, tapi oleh kerana nun bertemu dengan mim, hukum idgham. Idgham apa? Idgham ma'al gunnah. Dia kena masukkan nun dalam mim tu yang kena rapat bibir tu. Tak boleh lagi sebut sin, buka mulut tak boleh lagi. Sebab apa? Bertemu dengan mim, kena rapat terus. Masukkan nun ke dalam mim. Sim. Dengung. Ada dengung sebab salahkan dengan tanda warna merah. Dan baru sebut mim, rapat bibir. Boleh? InsyaAllah. Penutup kita cuba sama-sama. Perhatikan lagi sekali. Ain 6 harkat, kemudian dengung 2 harkat, sin 6 harkat, dengung 2 harkat, qaf 6 harkat. Baik, dengar bacaan saya, kemudian ikut sama-sama. Ain, sin, qaf. Pastikan bunyi fa dekat hujung sebab ejaan qaf alif fa. Sekali lagi dengar bacaan saya. Ain, sin, qaf. Cuba sama-sama. 1, 2, mula. Alhamdulillah. Taib. Sangat cantik. Boleh dapat sama sekata bacaan tapi kena latih baca sama-sama baru kita tahu bacaan kita ni betul dan sama orang lain ke tidak. Kalau tak nanti kita tak dapat kesan bacaan kita. Tuan-puan belajar secara berjemaah, secara ramai-ramai. Baik. Yang kedua bawah tu, dengar bacaan saya, ta 2 harkat Ta sin mim. Cuba 1, 2, mula. Alhamdulillah, taib, cantik. Ada orang dia tak baca dengung Ain, sin, qaf. Dia tak ada dengung. Maknanya salah. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan hukum tajwid. Dengung tadi salah satu daripada hukum tajwid. Jadi kena lama. Ain. Biar kekalkan dengung tu 2 harkat. Ada orang yang bawah tu dia tak baca dengung juga. Ta sin mim. Salah juga. Kalau kita tengok dalam Quran 3 huruf ain sin qaf tak nampak dengung. Tapi bila kita pecahkan masalah baru kita dapat mana yang dikatakan dengung. Kalau kita tengok dalam Quran ta sin mim, kita tak nampak sin tu kena sebut dengan bunyi rapat bibir. Tapi bila kita pecahkan masalah, kita akan dapat. Boleh? Sekali lagi, penutup, saya baca dua-dua. Tuan-puan dengar dan ikut sama-sama. Mohon, tuan-puan semua baca. Jangan ada yang tertinggal. Sebab nanti kita tak bincang lagi dah ni. Kita masuk pula yang 2 huruf. InsyaAllah. Benda ni kadang nampak je mudah. Tapi bila kita buat, baca seorang-seorang, belum tentu kita boleh buat dengan betul. Sebab tu saya kata ada peluang ikut ramai-ramai. Baik, saya bacakan dua-dua. Tuan-puan dengar, ikut sama-sama dua-dua nanti. Ain, sin,
Qaf Tasim Mim. InsyaAllah silakan. 1, 2, mula. Yang kedua. Alhamdulillah, semoga memberi manfaat. InsyaAllah cukup sekadar ini. Kita buka soalan kalau ada, silakan. Tak ada. Alhamdulillah. Bak kata pepatah Melayu, dah terang lagi bersuluh. Bukan kata tuan-puan tak tahu baca, tahu. Tapi nak kemas kini. Jadi mungkin kita tak perasan bacaan kita ada kurangnya. Kita nak kemas kini bagi sempurna. Mungkin ada salahnya, kita nak bagi betulkan. InsyaAllah semoga memberi manfaat. Selamat berhujung tahun. Terus istiqamah dengan kuliah-kuliah pada tahun baru. Besok mula. Setengah tempat dia cuti dulu. Tak apa, bagi ruang untuk susunan atau susun atur kuliah. InsyaAllah doakan saya doakan tuan-tuan, mudah-mudahan kita dipertemukan di bawah rahmat Allah. Ampun maaf atas segala kesilapan dan kekasaran. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an وألبسنا بخلعة القرآن وارفع درجاتنا بتلاوة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.